Harga ni ditentukan oleh satu kaedah yang disebutkan sebagai rule of demand and supply. Bila barang banyak, permintaan sedikit, maka harga akan jadi murah. Bila permintaan banyak, barang sedikit, maka harga akan jadi mahal. Kalau barang tu sedikit, permintaannya tinggi, dan itu adalah keperluan yang sangat asasi, maka orang akan bayar dengan berapa harga sekalipun, maka harga dia akan melambung. Itu dia punya kaedah dia. Jadi, siapa yang menentukan harga rumah, siapa yang menentukan harga hartanah, bagaimana ia dibentuk dan bagaimana harga itu dibuat. Kalau pemaju yang tentukan harga, nescaya harga rumah teres mungkin 3 juta paling murah. Kalau pembeli yang tentukan harga rumah teres mungkin harga 10,000 je. Tapi sebab apa harga tak jadi 10,000? Sebagaimana yang dimahukan oleh pembeli, tapi sebab apa juga harga tak jadi 3 juta sebagaimana yang dimahukan oleh pemaju. Jawabnya ialah yang menentukan harga itu bukan mutlak oleh pemaju dan juga bukan mutlak oleh pembeli, tetapi yang menentukan harga itu adalah rule of demand and supply. Itu merupakan undang-undang yang Allah jadikan sebagaimana kita kata macam ilmu fizik, dia ada rule of fizik. Ringan dia akan terapung, yang berat dia akan tenggelam, yang kecil masuk dalam yang besar tak boleh masuk dalam yang kecil. Ini bukan saintis yang buat, ini Allah yang buat. Itu dia panggil hukum alam yang Allah Ta'ala telah jadikan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, kamu tak akan dapati dalam sunnah Allah ini ada perubahan. Itu dia perlu dia yang Allah jadikan secara semula jadi dan juga harga. Katakan contohnya sebuah rumah. Macam mana dia menentukan harga? Yang pertamanya ialah kos ataupun disebutkan sebagai floor rate, kos harga lantai. Harga lantai ni maknanya kos yang tak boleh dibuang oleh supplier, oleh pemaju. Katakan contohnya saya ambil kos untuk bina sebuah teres di Kota Damansara yang seluas 20 kali 50 kaki persegi. Dan silah kita kata contohnya kos beli simen, upah pekerja, kos tenaga, gaji dan seumpamanya. Kos keseluruhan 60,000 untuk kos 20 kaki kali dengan 50 kaki persegi. Jadi dalam konteks tadi 60,000 tu dipanggil floor rate. Maknanya kalau dia kurangkan harga, kos dia 60,000, tiba-tiba orang nak beli 50,000. Apa akan jadi? Kita sebagai kontraktor kita kata baik aku tak kerja daripada aku kerja. Sebab kalau kita buat rumah kos 60,000, orang nak beli 50,000, kalau kita buat juga kita akan rugi 10,000 setiap kali kita buat. Maka kita tak akan buat kerja, maknanya produk tu tak akan wujud. Jadi bila siap sebuah rumah dengan kos 60,000, saya nak jual berapa? Saya sebagai penjual mesti saya nak jual dengan harga yang sangat mahal. Kalau boleh saya nak jual dengan harga 1 juta, 2 juta, 10 juta. Hukumnya boleh tak? Jawabnya boleh. Tetapi yang saya nak jual dengan harga 1 juta rumah teras tu, dia tak akan jadi harga lagi. Sehingga kena tengok berapa orang mampu beli. Berapa orang nak beli. Pembeli pula kalau ikut dia, mungkin dia nak beli 10,000. Tapi saya takkan jual sebab floor rate saya 60,000. Kali nak beli 100,000, okey saya jual. Saya boleh untung dalam 40,000 untuk sebuah rumah. Tapi saya nak jual 1 juta tak boleh sebab dia takkan beli. Saya nak jual 100,000, boleh tak? Tengok kemampuan dia. Kalau kemampuan dia boleh beli cash 1,000, maka itulah harga akan jadi 1,000. Tapi kalau ada orang yang kena jual dengan harga 80,000, maka dia tak akan beli dengan saya, dia akan beli dengan orang yang kedua. Jadi walaupun saya nak jual 100,000, ada orang yang kedua, maknanya ada dua supplier, seorang pembeli, saya nak jual 100, dia akan jual 80. Maka harga akan jadi 80,000 sebab supply lebih besar daripada demand. Sebab demand seorang, supply dua orang. Baik. Bila rumah saya tak laku, sebab orang sebelah jual 80, saya akan tawarkan 70. At least masih ada untung 10,000. Maka dia akan beli 70. Bila saya turunkan 70, dia nak turunkan 60, boleh tak? Dah tak boleh dah. Sebab apa? Kalau dia turun 60, dah sentuh floor rate. Maka tak akan jadi harga 60,000. Dia akan jadi harga 70,000. Okey. Itu dia panggil rule of demand supply. Tiba-tiba yang nak beli tu 3 orang. Yang jual saya seorang je. Orang lain tak boleh jual. Berapa harga? Saya nak jual 200,000. Okey, cash. Tak ada pinjam-pinjam. Jadi antara 3 orang ni, seorang mampu 80, seorang mampu 90, seorang mampu 100. Maka harga akan jadi 100 berdasarkan itu yang harga yang saya nak jual dan itu harga yang dia mampu beli, dan dia tak ada pilihan yang kedua macam contoh yang pertama tadi menjadikan harga 100,000. Jadi siapa yang tentukan 100,000? Bukan saya, sebab saya kalau nak jual 300,000. Tapi siapa nak beli? Kalau ikut kepada pembeli pula dia nak beli 10,000 je, tapi siapa nak jual? Maka harga jadi 100,000 sebab itu kemampuan pembeli dan itu kemampuan penjual. Okey, so dia panggil equilibrium price, itulah harga yang terbentuk. Jadi isu sekarang ialah saya buat rumah yang kedua. Saya nak jual, ada 2 orang lagi. Saya tak nak jual 100,000. Saya nak jual dengan harga 200,000. Okey, saya nak jual dengan harga 200,000. Tapi masalahnya 2 orang pembeli ini maksimum dia mampu 80,000 je. Maknanya kalau saya jual 100,000 pun tak akan ada orang beli. Saya nak jual 200,000. Hang nak, tak nak,
okey sudah, sebab saya seorang je jual, orang lain tak boleh jual. Maka harga takkan jadi 200,000 walaupun saya nak, sebab kemampuan pembeli sekarang hanya 80,000 je. Maka harga rumah dia akan jadi 80,000, dia tak akan jadi 200 macam saya nak. Tapi sebab apa? Akhirnya jadi juga akan jadi juga 200,000. Sebabnya ialah masuk bank. Jadi mari bank dia multiply, dia gandakan kuasa beli. Yang asalnya orang tu mampu beli 80,000 cash. Tapi bila saya tak nak jual, kalau hang tak nak beli, dah tak ada orang lain dah, aku aja jual. Maka menjadikan harga masuk bank, bank kata 200,000 pinjam selama 20 tahun. Maka berapa harga jadi? Harga masa itu dah jadi 200,000 disebabkan oleh mari bank. Gaji dia tak naik. Tapi dia terpaksa naikkan dia punya belanja bulanan untuk bayar kepada bank untuk beli rumah yang sepatutnya 80,000 dah jadi 200,000. Jadi sekarang ni sebab saya seorang je jual, saya dah naik harga 400,000. Okay. Orang kata mampu tak? Gaji dia tetap mampu 80,000 cash. Tadi dia hutang 20 tahun untuk nak beli hartanah dengan harga 200,000. Sekarang ni saya nak naikkan 400,000. Maka mari bank dia kata tak apa. Tadi kamu pinjam 20 tahun, sekarang ni kamu pinjam installment selama 30 tahun. Okey. Jadi akhirnya orang tadi yang sepatutnya mampu hanya 80,000, sekarang ni jadi mampu akhirnya 400,000. Kos saya tetap sama. Kalau naik pun naiklah sikit, besi naik, kos gaji naik, mungkin naiklah sikit. Jadi sekarang ni harga tadi daripada asalnya 80,000 sahaja. Itu harga based on rule of demand supply. 80,000 je. Tapi naik sebab apa? Sebab saya seorang saja boleh jual. Supply tu kecil tapi demand tu besar. Menjadikan akhirnya rumah daripada 80,000 itulah equilibrium price, harga sebenar, tapi dimultiply akhirnya jadi sampai 400,000. Pinjam 30 tahun, harga sebenarnya dah jadi 800,000. Maka di sini siapa yang untung paling besar? Jawabnya dua pihak, bank dan juga pemaju. Rakyat sudah hilang kuasa beli dan dia punya disposable income hilang banyak disebabkan terpaksa bayar ansuran rumah. Itu dalam konvensional, sebab kalau saya bukan pemaju, kita tak ada ruang untuk dapatkan hartanah. Tapi disebabkan saya ada lesen pemaju, maka saya orang yang paling layak untuk dapatkan tanah yang dulunya diberi secara anugerah oleh kerajaan kepada pemaju macam saya sebut itu. Tapi sekarang kerajaan juga mula berniaga hartanah jual kepada pemaju. Di samping cukai itu, cukai ini dan seumpamanya, maka itu yang membentuk harga dan kos yang lagi mahal. Jadi sepatu rumah teres harga 1,000. Dan itulah harga dulu pada tahun 80-an, awal 90-an. Dia naik bukan sebab naik, tapi disebabkan oleh supply itu semakin kecil. Okay. Jadi katakan contohnya, ada banyak supplier. Kalau saya jual dengan harga 800, ada orang jual dengan harga 700, orang tak beli dengan saya. Orang beli dengan orang yang kedua. Mari orang yang ketiga pula, orang yang kedua jual dengan harga 700, dia jual dengan harga 600. Mari orang yang keempat pula, sebab dia orang baru, orang tak beli dengan dia. Dia jual 800, orang tak beli, orang beli dengan pemaju yang lebih orang kenal. Maka akhirnya dia kena turunkan harga lebih rendah daripada harga sekarang. Dia mampu turun tak? Mampu, sebab dia punya floor rate hanya 60,000 je. Okay. Dia punya floor rate hanya 60,000 je. Jadi dia akan turunkan. Masuk orang kelima, turun. Masuk orang keenam, turun. Jadi sebab itu bila supply itu besar, harga akan turun. Dan itu rule of demand and supply. Jadi sekarang kalau pemaju jual dengan harga mahal belaka, dia berpakat sebab pemaju tak ramah. Maka kalaulah dilaksanakan ihya, macam hukum yang kita sebut semalam, dilaksanakan iqta', maknanya pemaju nak jual harga 2 juta, itu ikut cerita dia, nak jual 2 juta pun, itu hal dia. Islam tak larang. Tapi yang Islam larangnya hanya dia yang boleh jual, orang lain tak boleh jual. Itu yang Islam larang. Itu monopoli, ataupun itu yang disebutkan haimah dalam konteks tanah. Bila dia saja boleh jual, orang lain tak boleh jual, menyebabkan nak tak nak kita kena beli dengan dia walaupun dia jual dengan harga 800,000. Itu harga jadi mahal. Tapi kalau ada hukum ihya, dia nak jual 800,000 ke, dia nak jual 1 juta ke, dia nak jual 10 juta ke, tak ada masalah. Dalam hukum Islam, dia boleh jual dengan harga 10 juta pun. Tak ada masalah. Jadi, bila dia jual harga mahal, kita kata daripada aku beli dengan dia, baik aku pergi buka sendiri tanah. Sebenarnya banyak tanah kosong. Kawasan saya ni pun banyak tanah kerajaan yang boleh teroka semuanya untuk buka. Baik, daripada dia jual dengan harga 20 kali 70 kaki persegi tanah, dengan harga yang kita kata 800,000 ataupun 600,000, baik kita pergi buka tanah sendiri 20 kali 70, kita pergi buat rumah sendiri, upah indung buat, baru kalau kos rumah tu untuk 2 tingkat baru habis 60,000. Jadi why kita nak pergi beli dengan pemaju? Kalau kita ada pilihan untuk dapatkan tanah. Tapi masalah sekarang ialah yang ada kuasa untuk dapatkan tanah hanya pemaju. Kerajaan takkan jual kepada individu, tak boleh. Kerajaan takkan jual. Dia jual dekat pemaju. Jadi menjadikan kita tak ada pilihan, dia jual 1 juta pun kita terpaksa beli. Sebab kita tak ada pilihan. Itu kesan daripada hima yang berlaku pada hari ini. Tapi kalau ada hukum ihya,
kerajaan tak boleh menghimarkan tanah macam kita bincang hukum semalam. Jadi kalau dia jual sejuta, saya pergi buka tanah sendiri, buat rumah sendiri, habis 60,000, jadi akhirnya rumah dia tak laku. Bila rumah dia tak laku, kos dia 60,000 je. Dia pun turun dan turun dan turun, maka itu cara nak turunkan harta tanah. Jadi itulah yang disebutkan sebagai rule of demand supply. Jadi sebab tu Allah sebut dalam Quran, dalam hadis yang Nabi sebut, innallaha huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga. Maknanya biarkan rule of demand and supply yang tentukan harga. Okey, itu dia punya kaedah dia. Jadi sebab itu dengan adanya hukum pelaksanaan himar macam hari ini, ihya diharamkan, iqta hanya untuk orang kaya sahaja. Iqta dalam kita belajar semalam, Rasulullah laksanakan ke atas, beri tanah kepada orang-orang yang tak mampu. Tapi konvensional sekarang, iqta itu, tanah itu hanya diberi kepada orang-orang kaya, pemaju-pemaju dan kapitalis-kapitalis. Yang akhirnya mereka memonopoli hartanah dalam negara kita, harga pun jadi melambung. Itu kesan dia. Sebab rule of demand supply itu dia tak berjalan secara natural. Dia sudah dicemari oleh monopoli. Kalau dalam konteks perniagaan dia panggil ihtikar dan juga talaqur rukban, tapi dalam tanah ni bentuk monopoli, nama monopolinya adalah himar dan juga iqta hanya untuk orang kaya. Ini yang sangat dilarang dalam Islam yang kita belajar semalam. Kesannya hartanah sangat mahal. Itu kesan dia. Jadi macam mana cara nak turunkan rule demand and supply? Itu dia punya cara dia. Macam mana supply yang narrow, yang sempit, yang hanya dikuasai oleh pemaju, perlu besarkan. Macam mana nak besarkan? Caranya ialah ihya yang kita sebutkan tadi. Dalam konteks moden, ihya dan iqta ni untuk membina satu bandar yang tersusun boleh diuruskan dengan baik. Contohnya kerajaan mengiqtakan satu kawasan. Satu kawasan sebagai contoh. Okey, ni ada 10 hektar, kerajaan iqtakan kepada siapa yang nak buat rumah, pecahkan lot, bagi kepada rakyat secara hukum ihya dan juga hukum iqta. Yang tak bolehnya ialah kerajaan pergi berniaga tanah. Itu memang tak dibolehkan dalam Islam. Yang jadi kos tu sangat tinggi ialah bila mana kerajaan negeri mula mencari income melalui jual hartanah. Dia jual hartanah kepada pemaju, kemudian pemaju beli hartanah tu daripada kerajaan yang menjadikan asalnya florid 60,000 untuk build up, dah naik jadi mungkin hampir 200,000 sebab kerajaan mula mengenakan premium, bayar itu, bayar ini, jual itu, jual ini kepada pemaju. Akhirnya floor rate daripada 60,000 dah jadi 150,000. Dan ini sebenarnya yang menjadi punca kenapa rumah selangorku ataupun rumah mampu milik sebenarnya akhirnya tak mampu milik. Masalah sebab pemaju kena bayar banyak kepada kerajaan, harga tanah dan juga premium. Macam mana nak jual dengan harga murah? Ini sebenarnya dilema yang dilalui oleh pemaju-pemaju untuk buat rumah mampu milik yang dipaksa oleh kerajaan. Okay, kalau siapa yang terlibat dengan properti boleh faham, sebab saya pernah terlibat dengan syarikat properti di Selangor dulu. Bila kerajaan memaksa syarikat pemaju, kalau kamu nak projek ni, kamu kena buat yang banyak rumah mampu milik. Masalah besarnya ialah pemaju kena bayar hartanah, premium dan sumbangan kerajaan harga yang sangat mahal. Macam mana dia nak buat rumah mampu milik yang akhirnya mereka curi spek? Buang spek yang buang kadar semen, kecilkan besi yang menjadikan kualiti lagi teruk. Ini adalah masalah bila kerajaan mula berniaga hartanah dengan rakyat, dan Ibn Khaldun dah sebut kalau kerajaan mula berniaga dengan rakyat, maka dia akan merosakkan pendapatan rakyat. Betul tak merosakkan pendapatan rakyat? Betul. Hari ini disebabkan oleh konsep ini, gaji kita habis bayar hartanah. 1/3 gaji kita, 1/3 umur kita habis untuk bayar installment rumah yang sepatutnya kos sepatutnya hanya 60,000, tapi disebabkan oleh hengki-pengki yang kita sebutkan tadi, menjadikan akhirnya harga jadi 400,000, 500,000, 3,000 sebulan kita bayar pada bank, hutang 30 tahun. Ini sebenarnya yang merosakkan ekonomi kita. Jadi sebab tu kalau ikut cara Islam, 400,000 hari ini kita beli rumah teres, sepatutnya 400,000 tu bukan untuk hartanah, sepatutnya itu untuk build up, untuk bangunan. Kalau 400,000 tu, kalau tanahnya kos yang sangat rendah, atau kosnya free kalau gunakan hukum ihya himar ni, larangan himar yang kita bincang semalam, maka 400,000 tu kalau kita buat bangunan, boleh 8 tingkat sebenarnya, kalau dengan saiz yang sama. Tapi hari ini, 400,000 hanya 2 tingkat, saiz 20 kali 50, tapi yang banyaknya habis dekat tanah yang sepatutnya tidak ada kos. Bila kita buat macam tu, kuasa beli kita lemah. Dan kemudian sedar ataupun tidak, kita beli hartanah, kalau gaji kita 5,000, mungkin 2,000 lebih sebulan kita bayar, hutang selama 30 tahun kita nak bayar ke dia. Kita bekerja sekarang, sebetul-betulnya kita bekerja untuk mengkayakan kapitalis, sama ada kapitalis itu adalah pemaju ataupun kapitalis itu adalah bank. Kalau tak kerana sistem itu, kita tak perlukan kepada bank. Kalau tidak kerana sistem itu, kita tak perlukan kepada pemaju. Menyebabkan kesan lanjutan ialah hari ini kontraktor kita tak ada kerja.
terpaksa jadi sub kepada pemaju. Bayangkan kalau kita laksanakan ihya, laksanakan iqta', setiap orang kita yang bekerja sebagai kontraktor sendiri, mereka sentiasa ada projek untuk buat rumah sebiji, tapi hari ini tak ada peluang tu. Yang ada pun hanya peluang yang orang dapat tanah pusaka. Orang buat rumah atas tanah haram namanya lot lidi. Ataupun kalau orang ada duit sikit tapi tak ramai orang ada duit, boleh beli tanah sendiri. Sebagai contoh, tak ramai, menyebabkan orang kita menganggur, yang boleh buat kerja tak ada kerja. Yang boleh buat kerja terpaksa bekerja dengan kapitalis. Sebab itu kalau tuan-tuan faham, 10 yang terkaya di Malaysia siapa dia? 3 daripada 10 itu adalah syarikat hartanah. Itu sebab mereka sangat-sangat kaya. Sebab apa? Semua kita jadi hamba kepada dia orang. Ini masalah dalam ekonomi kita. Jadi sebab itu, sistem yang mengharamkan ihya, yang menghalang iqta' yang adil kepada orang yang tak mampu, dia hanya iqta' kepada orang kaya. Melaksanakan hima, kuku besi, orang tak boleh miliki tanah. Maka ini semua sistem yang menyusahkan rakyat, yang akhirnya menjadikan kita bekerja untuk bayar kepada pemaju, untuk bayar kepada bank.